Tapi memang sangat-sangat tak boleh terima lah masa tu. Menurut Abdul Rahman, beliau membantu pakar patologis HUKM, Profesor Madya Dr. Shahrum Abdul Wahid semasa bersiasat ke atas rangka yang dijumpai. Beliau turut mengesahkan menerima spesimen tulang, tisu otot, kuku dan rambut mangsa dari Profesor Madya Dr. Shahrum. Perasaan saya mula-mula terkejut juga sebab sebelum ni kita tidak pernah melakukan teknik tersebut, dan ini pun kami melakukan dengan untuk membantu pihak penyiasat atas arahan Bukit Aman. Perbicaraan kes itu bermula 18 Januari 2000 di Mahkamah Majistret Jelebu sebelum dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Seremban sejak 25 Julai tahun yang sama. Perbicaraan berlangsung selama 18 hari melibatkan 28 orang saksi termasuk isteri tertuduh, ibu bapa dan keluarga Alung serta pakar forensik, jurukimia dan pegawai polis. Sepanjang perbicaraan, analisis DNA dan pengecaman gigi Alung menggunakan teknik superimpos terpaksa dilakukan bagi mengesahkan mayat Alung. Dalam kes tersebut, saya diminta oleh pihak Bukit Aman untuk membantu pegawai penyiasat untuk melakukan teknik superimpos di antara tengkorak dan gambar mangsa. Dan proses melakukan teknik superimpos itu berlaku di Studio B ni, seperti di belakang ni. Dan dalam proses tersebut, saya bersama dengan pegawai penyiasat melakukan teknik superimpos menggunakan kamera dan peralatan studio. Di mana kami melakukan teknik superimpos itu di atas gambar dan tengkorak. Mahkamah Tinggi Seremban juga dipertontonkan dengan rakaman video hasil proses lekapan imej yang dihasilkan melalui kemudahan berteknologi tinggi di Studio B Sri Pentas TV3 19 Julai lalu. Menurut Doktor Pakar Pergigian Unit Pergigian Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM, Dr. Nur Azma Suhari, lekapan imej yang dilaksanakan beliau mendapati model gigi dan tengkorak yang dilihatnya pada 6 Januari lalu dan gambar Alung adalah orang yang sama. Proses pemadanan foto tengkorak dijalankan menggunakan beberapa kamera video dan peralatan elektronik di Studio B Sri Pentas TV3. Menurut Abdul Rahman, mayat Alung ditempatkan dalam bilik mayat HUKM selepas berdasiasat pada 6 Januari lalu sehingga penyerahan pada 22 Januari lalu. Dokumen penyerahan ditandatangani bapa Alung pada jam 12.10 tengah hari pada 22 Januari lalu. Proses yang dilakukan adalah kami menggunakan peralatan di studio ini, menggunakan mixer Studio B BTS Diamond. Kemudian kami menggunakan dua sumber daripada kamera. Satu kamera source kita mengambil gambar tengkorak, dan satu lagi gambar kita mengambil gambar asal mangsa. Dan dari situ kami melakukan teknik superimpos, dan di mana kami berjaya melakukan teknik superimpos terutama di atas bahagian gigi, di bahagian alur gigi tu, dekat situ yang dapat matchkan antara gambar dan tengkorak tersebut. Mahkamah Tinggi Seremban diberitahu bapa kepada penyanyi Alung Spoon, Syafiee Muhammad Yusof, menandatangani dokumen penerimaan rangka mayat Alung tetapi tidak mengambil mayatnya. Menurut saksi pendakwa ke-20, Ketua Teknologis Unit Forensik Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM, Abdul Rahman Muhammad Isa, Syafiee sebaliknya meminta saksi mendapatkan orang untuk menguruskan pengebumian. Proses pemadanan foto dan video oleh petugas TV3 itu diadakan selama 3 jam. Manakala prosedur mahkamah bagi membuktikan tengkorak kepunyaan Sabiul Malik Tengku Syafiee berlangsung selama 5 hari. Apabila terlibat sebagai saksi di Mahkamah Tinggi, saya rasa berdebar juga kerana paksa buat tayangan atau presentation di mahkamah di depan hakim dan saksi-saksi serta mangsa dan keluarga mangsa dan tertuduh. Dan dalam proses tersebut, kami membawa peralatan separuh daripada peralatan studio ke sana untuk menunjukkan kami menggunakan bahan-bahan asal. Dan mengikut prosedur mahkamah, kita tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang telah dialih ataupun dikopi. Jadi kami terpaksa bawa semua bahan-bahan asal yang digunakan di Studio B ini untuk dibawa ke Mahkamah Seremban. Berdasar keterangan SP13 atau Rakan Yaakob, dia meninggalkan mangsa dan tertuduh di tepi jalan hutan tebal yang sunyi, gelap dan tiada orang mahupun lalu lintas. Perlu menyamakan skil gambar dahulu, kemudian baru kami mulakan teknik superimpos. Dan kemudian baru kami dapat padankan antara kedudukan. Sebenarnya kedudukan yang paling tepat adalah kedudukan gigi lah. Sebab gigi yang di tengkorak hanya yang tinggal, dan gambar di gigi tu yang kami dapat matchkan dengan gambar senyuman Alung.
Menurut saksi, beliau juga tidak nampak sebarang keadaan aneh. Tertuduh Lance Corporal Yaakob Demiati didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati jika disabitkan kesalahan. Kerana tidak mensyaki apa-apa, saksi tidak turun dari kereta. Sampel DNA yang diambil dari kedua-dua mereka dilakukan oleh Ketua Unit Forensik HUKM, Profesor Madya Dr. Shahrum Abdul Wahid. Menurut beliau, siasatan lanjut dalam memastikan identiti mangsa dipengaruhi oleh prosedur tersendiri. Hasil pemeriksaan dan bedah siasat, mangsa telah mati antara 1 hingga 2 minggu. Pakar forensik telah membuat kesimpulan kematian mayat dalam guni adalah kematian akibat jerutan pada leher. Itu gigi dengan DNA kita buat serentak lah. Just in case kalau dental record tadi tak sesuai, tak boleh digunakan. Kita ada juga DNA profiling atau DNA fingerprinting ni. Tapi di samping itu kita juga minor kriteria. Minor kriteria dia dari segi antropologi dia, rangka tadi tu adakah umur dia sesuai dengan umur orang hilang tadi. Okey. Kita daripada rangka tu kita tahu dewasa muda antara 18 ke 22. Berdasar sampel darah kedua ibu bapanya dan selepas ujian profiling DNA, keputusan menunjukkan bahawa rangka yang ditemui di dalam guni itu adalah milik Alung Spoon. Dipertikaikan lah. Kita di sini juga yakin dengan Alung masih ada. Saya kenal dan saya pasti warna, jenis pakaian, jenama pakaian ataupun benda-benda atau milik peribadi yang dibawa tu. Jadi sekiranya pihak boleh mengukuhkan benda ni memang sah, meyakinkan saya, maka saya terima. Pada pandangan saya, kes tersebut juga tragis kerana melibatkan artis di tanah air lah. Itu yang masih popular ketika itulah. Muhammad Yaakob dituduh membunuh Sabiul Malik Syafi'i atau lebih dikenali sebagai Alung 3 tahun lalu. Anggota polis dari cawangan pengawal dan pengiring Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur ini didakwa melakukan perbuatan itu jam 1 pagi 26 Disember 1999. Kejadian berlaku di kilometer 22.8 Jalan Hulu Langat, Kuala Kelawang. Mayat Alung ditemui terbungkus dalam guni di dalam gaung 400 meter di kawasan berkenaan oleh sepasukan anggota polis pada 6 Januari 2000 selepas bapa Alung membuat laporan polis mengenai kehilangannya. Nak cakap macam mana, kesan tu agak sedih. Kemurungan sekejap lah orang kata. Itu je lah. Biasanya selalu berhubung dengan ibu sajalah. Berhubung dengan ibu. Dan selalu kau orang selalu bagi semangat lah. Ibu memang kuat masa tu. Ibu yang banyak bagi semangat dekat saya. Lance Corporal Muhammad Yaakob Demiati yang dituduh membunuh penyanyi kumpulan Spoon hari ini dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Seremban. Keputusan dibuat oleh Hakim Datuk Muhammad Idris Muhammad Rafi'i selepas mendapati pihak pendakwa berjaya membuktikan kes berkenaan melampaui keraguan yang menasabah. Perasaan saya dalam kes ini saya agak ralat dah sebenarnya sebab banyak kaedah yang boleh digunakan untuk menyelesaikan kes ini. Contohnya perbincangan, kerana sekiranya tertuduh mengatakan mereka mempunyai hubungan dari segi seksual, itu tidak dapat dibuktikan. Malahan mangsa sendiri tidak membuat pengakuan. Perkara ini boleh diselesaikan sekiranya tertuduh berbincang dengan mangsa, dengan isterinya. Dalam kes ini apa yang berlaku, akhirnya mangsa meninggal dunia, tertuduh dipenjarakan dan disabitkan, kemudian dihukum mati, dan isterinya kehilangan suami dan juga seorang rakan. Jadi sepatutnya perkara ini tidak berlaku, dan diingatkan juga anak-anak kepada pasangan ini kehilangan bapa mereka dan juga keluarga mereka berpecah belah. Pada saya beranggapan sebenarnya jenayah ni boleh dielakkan. Kita jadikan dia, kita selesaikan masalah dengan perbincangan dan kehadiran orang lain. Saya rasa benda-benda ni tidak akan berlaku lah.